Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CR Cikgu Rahman. Pada hari ini kita akan membuat ulang kaji bagi soalan sebenar untuk soalan UPSR Matematik 2018. Jadi murid-murid boleh lihat di bahagian description untuk dapatkan kertas soalan yang sebenar. Kita akan sama-sama menjawab soalan kertas 2 untuk nombor 1 hingga 9. Kita akan menjawab soalan ujian pencapaian sekolah rendah 2018 untuk mata pelajaran matematik kertas 2. Okey, mari kita buat sama-sama. Soalan ini ada 60 markah dan arahannya jawab semua soalan. Kita baca dulu soalan pertama. Rajah 1 menunjukkan markah matematik Haris. Jadi, biasa kata kunci dia ialah markah Haris dan ini ialah ayat penyata. Okey, ayat penyata. Kita tengok kata kunci kedua iaitu gambar rajah. Okay, dia markahnya ialah 93/100 ujian matematik. Okay? Dan kata kunci yang terakhir diletak di soalan. Tukarkan markah Haris kepada peratusan. Jadi, peratusan ini merujuk kepada simbol peratus. Jadi, apa kita boleh buat? Kita tukarkan 93/100 kepada 93%. Jadi kita tulis 93 dan simbol peratus. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan A. Seterusnya soalan B. Rajah 1.2 menunjukkan sekeping kad nombor. Jadi kata kuncinya ialah kad nombor. Kemudian kata kunci kedua gambar rajah, kita baca 7/10. Dan kata kunci ketiga di soalan. Apa dia? Tukar pecahan pada kad itu kepada nombor perpuluhan. Jadi kata kuncinya kita tukarkan kepada nombor perpuluhan. Jadi gambar rajah ini ialah dalam bentuk pecahan. Jadi macam mana nak buat? Okey, ada dua kaedah. Pertama, kita buat macam mana? Cikgu lebih sarankan kita buat macam ni. Okey, oleh kerana ini satu markah, dia tidak perlu jalan kira sangat. Kita boleh jawab terus jawapan ni. Okey. Jadi cikgu cadangkan kita oleh kerana kita buat ikut nilai digit, nilai tempat ni sar dan ini puluh dan tak ada nombor, kita cikgu buat anak panah biasanya letak titik. Dan depan ni ialah tak ada nombor, jadi dia sifar. Jadi jawapan dia ialah sifar perpuluhan 7. Okey, ada murid dia terus dia tengok kalau per 10 dia satu sifar, jadi dia buat macam ni, buat satu perpuluhan. Nombor dia masukkan terus. Okey, jadi jawapan dia ialah sifar perpuluhan 7. Okey, kita sambung soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan beberapa biji butang dan sekeping duit shilling yang akan dimasukkan ke dalam sebuah bekas. Okey, seperti biasa ini ialah ayat penyata yang mana dinyatakan ada sebiji, ada beberapa biji. Okey, beberapa biji butang. Okey, butang ada 4, manakala duit shilling ada 1. Okey. Jadi kita tengok soalan dia, ni gambar rajah dia ada 3, 4 butang, kemudian ada bekas. Okay, dan kita baca soalan dia. Apakah kebolehjadian sebiji butang dipilih secara rawak dari bekas itu? Okey. Jadi dia kata apakah kebolehjadian, kata kuncinya kebolehjadian untuk butang. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ni kita kena tahu dulu bilangan. Okey. Kita boleh tulis secara ringkas. Okey, ruang kanan ni kita tak payah tulis sebab untuk pemeriksa.
Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh buat secara simbol, iaitu B itu ialah butang. Jadi butang ada berapa? Butang ada 4. Dan duit shilling saya buat S. Jadi S itu ada 1. Okay, bila yang ditanya itu butang, jadi kita rujuk kepada bilangannya. Oleh kerana bilangannya ada banyak, iaitu 4, manakala shilling tu cuma 1, lebih banyak daripada shilling. Jadi kemungkinannya ialah lebih besar. Jadi untuk menjawab soalan 2A ni, jawapannya ialah besar kemungkinan. Seterusnya soalan B, apakah kebolehjadian sekeping duit shilling 10 sen dipilih secara rawak dari bekas itu? Okey. So soalan ni kata apakah kebolehjadian sekeping duit shilling 10 sen. Kita tengok ada tak duit 10 sen dalam ni? Okey, dalam ni ialah duit, kita tengok 5 sen. Okey, sedangkan yang ditanya ialah duit shilling 10 sen. Jadi bila sesuatu perkara itu ditanya tetapi tidak ada dalam bekas itu, jadi kita akan jawab sebagai mustahil. So jadi jawapan ni ialah mustahil. Okey, kerana apa mustahil? Kerana benda itu tidak ada dalam bekas itu. Okey, jadi tidak boleh, tak boleh jadi lah. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Kita baca dahulu ayat penyata. Apa yang ditanya? Rajah 3 menunjukkan 4 keping kad nombor. Jadi kata kuncinya ialah 4 keping kad nombor. Okey, ini kata kunci kedua, gambar rajah. Ada 4 nombor, 30,276, 32,067, 37,602 dan 36,720. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Apa ditanya? Nyatakan nilai digit. Okey, dikatakan nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Jadi kata kuncinya ialah nilai digit bagi digit bergaris. Yang ditanya ialah digit 2, nilai digit. Jadi kita akan jawab dalam nombor. Apa nombornya? Nombornya 2, jadi nilai digitnya ialah 20,000. Kenapa 2,000? Kenapa 2,000? Kerana nilai digit 2 itu berada di nilai tempat 1000. Jadi kita jawab 2000 dalam bentuk angka. Okay, seterusnya hitung beza. Okay, terus kita bulat kata kunci atau kita cari kata kunci. Jadi hitung beza. Beza ini ialah merujuk kepada terus kita tentukan operasinya, iaitu operasi tolak. Jadi kita sambung lagi. Hitung beza antara nombor terbesar, nombor terbesar dengan nombor terkecil. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu nombor terbesar dengan nombor terkecil dekat kat nombor ni? Kita tengok daripada depan. Okay. Kita tengok yang pertama, ni 30,000, yang ni 32,000, yang ni 37,000, yang ni 36,000. Jadi kita tahu dah siapa nombor terbesar. Nombor terbesar yang ni lah. Jadi bila terbesar kita tulis sini B. Okay. Yang kecil sudah berasa 30. Jadi ini ialah K. Okay. Seterusnya kita akan buat operasi tolak. Kenapa tolak? Sebab operasi soalan ditanya beza. Jadi kita akan buat 37,602, 37,602. Kita akan tolak 30,276. 30,276 dan kita tolak. Okey, 2 tolak 6 tak boleh, pinjam dapat 12, yang ini jadi 9 dan hujung ini akan jadi 5. Okey, 12 tolak 6 6, 9 tolak 7 2, 5 tolak 2 3, 7 tolak sifar 7. Dan 3 tolak 3 kita biarkan. Okey. Jadi jawapannya ialah 7,326, iaitu beza antara nombor terbesar dan nombor terkecil.
Seterusnya soalan nombor 4. Jadual 1 menunjukkan bilangan pengunjung ke suatu taman tema bagi 3 bulan. Okey, seperti biasa ini ialah ayat penyata yang mana kita kena cari kata kuncinya, iaitu bilangan pengunjung ke satu taman tema, bilangan pengunjung. Okey, untuk 3 bulan. Okey, kita sambung, kita baca gambar rajah ni. Ini kata kunci yang penting, jadi kita baca soalan ni ataupun maklumat ni. Bulan Januari 11,575, bulan Februari 25,867 dan bulan Mac 12,006. Okay, kita tengok soalan pula. Roy membentuk satu nombor. Okey, apa maksud membentuk? Maksudnya ialah mencipta atau membuat nombor lah, menggabungkan nombor-nombor. Okey, Roy membentuk satu nombor 5 digit dengan menggunakan semua nilai digit yang bergaris. Okey, jadi apa maksud dia? Maksudnya kita akan keluarkan nilai digit yang bergaris ni dan kita mencipta nombor. Okey, kita tengok bulan Januari dulu. Satu itu ialah 10,000. Jadi kita boleh gabungkan dia. Jadi macam mana kita boleh tulis satu-satu. Okey, saya tulis ni 10,000. Kemudian 8 itu 800. Kemudian 6. 6 itu nilai digit dia adalah 6. Sah. Jadi kita tambahkan semua sekali. Kita dapat berapa? Jadi 6 sifar 8 sifar 1. Jadi inilah nombor yang terbentuk ataupun nombor yang terhasil, iaitu okay, awak boleh biarkan saja macam ni, tapi sebab cikgu nak akan lebih ni elok, jadi cikgu boleh tulis 10,806. Okey, seterusnya soalan B. Bayaran masuk bagi setiap pengunjung ialah RM5. Okey, so kata kuncinya RM5 untuk bayaran masuk. Kemudian hitung jumlah bayaran masuk bagi ketiga-tiga bulan. Okay, maksudnya kita kena darab jumlah kesemua pengunjung. Okey, jadi ada dua masalah. Masalah pertama, kita kena tahu dahulu jumlah. Jadi kita buat macam mana? Kita boleh buat penambahan sekaligus lah, yang penting penambahan sekaligus. Sebab apa? Kalau tengok sini dia ada 3 markah. Jadi kita akan buat penambahan dahulu. 11,575. Okey, so kita boleh tulis kat bawah. 11,575. Kemudian Februari 25,867. Okey, 25,867. Manakala Mac 12,006. 12,006. Okey, kita tambah dahulu. 5 tambah 7, 12. Tambah 6, 18. Okey, 6 ni kita boleh jadikan dengan 1, dia jadi 7. Jadi 7 dan 7 ni maksudnya 2 kali 7, 14. Kita tulis 1, 4 dekat bawah. Dan 8 tambah 6, 14. Kemudian 5 tambah 2 dan 2, 9 lah. Dan 2 tambah 2, 4. Okey, selesai masalah pertama, iaitu kita dapatkan dahulu jumlah pengunjung. Kemudian kita akan darabkan dengan RM5. Okey, jadi kita akan buat 49,448. Kita akan darabkan dengan 5. Okey, jadi kita darab dahulu. 8 kali 5 kita dapat 40.
4 kali 5, 20. Tambah 4, 24. 4 kali 2, 4 kali 2 pula. 4 kali 5, 20. Tambah 2, 22. 9 kali 5, 45. Tambah 2, 47. 4 kali 5, 20. Tambah 2, 24. Jadi kita dapat jawapannya 247,240. Okay, oleh kerana yang ditanya ini dalam ringgit, jadi kita letak RM dekat depan. Okay, jadi jawapannya ialah RM247,240. Okay. Seterusnya, soalan seterusnya. Berikut ialah perbualan antara Anis dan Martin. Okay, kita tengok. Ini biasalah dia ayat penyata. Iaitu kata kuncinya perbualan lah. Perbualan Anis dan Martin. Kita sambung. Anis dia kata, saya membeli seikat rambutan berjisim 1.95 kg. Okay, Martin pula kata, saya pula membeli 1.2 kg lebih berat. Okey. Ini kata kunci penting yang mana 1.2 lebih daripada awak. Jadi perlu dinyatakan Martin ini bukannya dia beli 1.2 tetapi lebih. Okey, lebih maksudnya nanti kita akan tambah. Sebab kita tengok dulu soalan. Okey. Hitung jisim dalam kg rambutan yang dibeli oleh mereka. Jadi, kita kena jumlahkan kedua-duanya. Okey. Jadi, untuk Martin tak ada masalah, iaitu 1.95 kg. Anis tak ada masalah sebab memang dah dinyatakan 1.95 kg. Martin yang kita akan buat, iaitu 1.2 lebih daripada Anis. Jadi kita boleh buat, kita nyatakan dulu Martin punya. Jadi saya buat M. Macam mana kita nak tahu Martin? Kita buat, mula-mula kita buat Anis punya dulu. 1.95 kg. Kita akan tambahkan 1.2 kg. Kerana dia lebih, okey, lebih 1.2. Jadi kita tambah 5 kat belakang. Dan 9 tambah 2, 11. Kemudian 1, 1, 1, 3. Jadi inilah rambutan untuk Martin. Oleh kerana soalan nak jumlah mereka, jadi Martin dan juga Anis perlu ditambah. Jadi kita akan buat penambahan pula. Oh, saya silap. Okey. Macam mana? Kita ambil pula 3.15 kg akan ditambah 1.95 kg. Okay, kita gariskan dahulu. Okay, 5 tambah 5, 10. 9 tambah 2, 10, 11. 11. Kemudian 3 tambah 2, kita jadi 5. Jadi kita dapat jawapan untuk soalan ni, jumlahnya iaitu 5.10 kg. Okey. Okay, seterusnya, soalan ke-6. Rajah menunjukkan seutas tali. Jadi kata kuncinya apa? Seutas tali. Kemudian kita tengok kata kunci kedua yang berbentuk gambar. Itu gambar tali dinyatakan 3 meter 8 cm. Dia ada gabungan antara dua unit, antara iaitu meter dan juga cm. Soalannya, nyatakan panjang dalam cm tali itu. Okey. So, dia nakkan kita jawab dalam cm. Okey. Dalam cm. So,
Tetapi cikgu besarkan sikit. Okey. Tetapi yang dinyatakan sini dalam meter, okey. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tukarkan meter ini kepada cm. Jadi 3 meter ialah 300 cm. Jadi panjang tali ini ialah 300 cm ditambah 8 cm. Okey, kenapa kita nak buat macam ni? Kita nak samakan unit cm. Jadi kita dapat jawapan dia 8/3 cm. Okey. Jadi jawapannya ialah 308 cm. Okey, cikgu tunjukkan sikit jalan kira dia. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Tali pada rajah 4 dipotong kepada dua bahagian, R dan S. Okey, jadi tali itu dipotong dua bahagian. Panjang bahagian tali R ialah 25% daripada panjang tali asal. Okey, ini panjang tali R. Jadi soalan ditanya tali S. Hitung panjang dalam cm tali S. Okey, kita boleh menggunakan kaedah AGB untuk soalan ni, iaitu asal, guna dan baki. Okey, asalnya ialah 100%. G itu guna. Guna ini merujuk kepada yang sudah dibeli, iaitu 25%. Maka B itu ialah baki, iaitu kita tolakkan, kita dapat 75%. Dan soalan ditanya S. S itu ialah baki. Maka kita akan tumpukan 75%. Cikgu tak nafikan ada murid mengira 25% dahulu. Tapi dia harus ingat yang dikira itu ialah R. Okey. Jadi sebab tu kita tumpukan terus 75%. Jadi macam mana kita nak buat langkah selanjutnya? Kita terus kira 75 per 100. Kita kalikan dengan jumlah asal, iaitu tadi kita dah tukarkan kepada cm, 308 cm. Jadi kita buat 3/8 cm. Jadi langkah pertama kita pemudahkan. Kita boleh pemudahkan kiri dan kanan. Ada nombor genap, tapi cikgu lebih sarankan kita pemudahkan atas dengan bawah, sebab 75 dengan 100 ini ada CP 25, iaitu 25 kali 3 dan 25 kali 4. Okey, jadi kita boleh salin semula. Kalau kita nak ni takut keliru, kita buat 3/4. Kita akan darabkan dengan 308 cm. Okey, yang macam ni. Langkah seterusnya kita akan bahagikan dahulu. Okey, cikgu tak nafikan ada yang murid kita mendarab dahulu, tapi untuk cikgu lebih suka kita bahagi dahulu kerana nombor itu lebih kecil. Jadi 308 kita akan bahagikan dengan 4. Dan kita kena buat secara tersusun. Kita jangan ganggu kawasan ni untuk kita jawab nanti. Jadi kita buat dekat tepi ni. Kita buat 3/8. Kita akan bahagikan dengan 4. Jadi CP 4, kita boleh tulis CP kat sini. 30, berapa kali 4? Jawapan dia 30. Jadi kita tulis saja 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, kemudian 32. Okey, kalau 32 lebih, kita akan ambil yang lebih kecil, 28. Okey, jadi ini ialah 7. Kita letak 7, kemudian kita tulis 28. Kita tolakkan, dapat ni 10. So, 2. Kemudian kita turunkan 8, 28. Okey, masih lagi 28, maka nombor dia sama. Sekarang kita dah selesaikan yang pertama, iaitu 308 dengan 4 ni kita pemudahkan. 4 ni dapat 1, 308 dapat 77. Okay. Kemudian barulah kita darab dengan 3 dekat atas. Okay.
lebih mudah kalau kita nak bandingkan 3 ni darab 38 tadi. Okey. Okay, langkah seterusnya kita darab pula 77 didarabkan dengan 3. Jadi 7 darab 3, 21. 7 darab 3, 21 tambah 2, 23. Jadi kita dapat jawapannya dalam cm iaitu 231 cm. Okey. Itu sahaja jawapan untuk soalan berapa ni? Soalan 6. Okey. Okay. Seterusnya soalan berikutnya nombor 7. Rajah menunjukkan jisim 5 biji mangga. Okey. Jadi kata kuncinya 5 biji mangga. Okey. Okay, seterusnya ada gambar rajah ni. Kemudian dinyatakan penimbang. Jadi kata kunci macam ni kita kena keluarkan dia punya nilai jisim ni. Okey. Kalau tengok sini sengatannya ada 10. Jadi satu sengatan itu 100. Jadi kita nyatakan dalam gram lebih mudah. Jadi 2 itu ialah 2000. Kemudian kita kira 100 gram. Satu sengatan itu 100 gram. Jadi 2100, 2200, 300 dan 400. Jadi kita tulis dekat penunjuk tu, dekat jarum tu kita tulis 2400 gram. Okey, sebelum kita jawab. Tak apa, nanti kita akan jawab juga. Tapi macam mana pun kita selesaikan satu-satu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Nyatakan jisim dalam kg mangga itu. Okey. Jadi kata kuncinya dalam kg, jisim. Okey. Kita dah jawab, tapi kita jawab dalam gram. Jadi kita nak nyatakan dalam kg, kita boleh gerakkan 3 kali ke kiri. Sebab apa? Sebab kita nak tukarkan kepada kg. Kita gerakkan titik perpuluhan. Setiap nombor ni titik perpuluhan dekat ujung. Okay? Jadi kita gerak 1, 2, 3 titik perpuluhan. Jadi kita dapat 2.4 kg. Okay, kita jawab sini, tapi yang penting kita tulis kat bawah ni. Dan pastikan nombor itu betul. Jangan kita salin nombor yang salah. Nanti kita akan kehilangan markah. Okay, seterusnya soalan B. Sebuah kotak berisi 12.6 kg mangga. Okay. Jadi sebuah kotak ada 12.6 kg mangga. Kemudian semua mangga pada rajah 5 dimasukkan. Dimasukkan. Kata kuncinya dimasukkan. Dimasukkan itu kita terus tangkap dia ialah operasi tambah. Okey. Jadi dia akan tambah dalam kotak itu. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Hitung jisim dalam kg dalam mangga dalam kotak itu. Maksudnya kita tambahlah. Okey, nampak? Kita baca soalan satu persatu ayat itu. Kemudian kita dalam masa yang sama kita tentukan operasi. Jadi apa kita buat? Kita tambah. Kita dah dapat jisim ni 2.4 kg ni untuk 5 mangga. Dan kotak itu sudah dibagi tahu dah 12.6 kg. Jadi kita boleh buat penambahan lah. Okey. Jadi kita buat 12.6 kg akan tambah 2.4 kg. Kita garis dulu dan kita tambah. 6 tambah 4, kita dapat 10. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian 1. Jadi kita dapat berat untuk jisim dalam kg, mangga dalam kotak itu sekarang iaitu 15.4 kg ataupun 15 kg. Okay, kita sambung soalan seterusnya. Soalan C. Berikut adalah harga jualan mangga di sebuah pasar malam. Okey. Jadi ayat penyata macam biasa, ini ayat penyata AP. Okey, cikgu tulis. Kata kuncinya apa dia? Ialah
harga jualan mangga pasar malam lah. Jadi kita tengok kat sini ada gambar mangga, kata kunci gambar ni, gambar rajah ni 3 kilo ringgit, 3 kilo ataupun 3 kg bersamaan RM10. Kita tengok seterusnya bawah. Sheila ada RM45. Jadi dia ada RM45. Hitung jisim dalam kg mangga yang dibeli oleh Sheila. Jadi dinyatakan harga yang dibeli RM45. Jadi berapakah jisimnya? Kita boleh buat macam mana? Kita boleh buat cerakinkan. Perkadaran tu kita cerakinkan. RM45 ni dulu kita buat. RM40 kita buat macam mana? RM45 ni bersamaan, kita boleh asing-asingkan. Macam mana? Maksudnya kita buat 10 tambah 10 tambah 10 tambah dah berapa dah? 30, 40 dan tambah satu lagi RM5. Jadi ini dia harga untuk 3 kilo lah. Jadi kita boleh buat macam mana? Kita akan sambungkan. Oleh kerana dia ada RM40, jadi kita buat macam mana? Kita buat perkadaran. Kita buat RM10 sama dengan kita dapat 3 kg. Oleh kerana ada RM40, jadi kita buat 4 kali. Cikgu tunjuk macam ni. Ada orang dia boleh darab je sebenarnya. Darab je dengan 4. Tapi cikgu nak tunjukkan macam ni juga. Bagi awak nampak. Setengah murid dia nampak macam ni. Jadi kita akan dapat nilai untuk baru RM40. Iaitu berapa ni? 12 lah, 12 kg. Yang masalah ialah RM5. Jadi kalau RM5 macam mana pula? Jadi kalau RM5 berapa kg? Kita tengok perkaitan antara 10 dengan RM5. Kita tahu 10 ni kalau dibahagi 2 dia dapat RM5. Jadi 3 kg kita boleh bahagi 2. 3 kg kita bagi 2, kita dapatlah harga untuk RM5. Cuma 3 kg ni kita kena buat macam mana? Buat bahagi. Macam mana? 3 bahagi 5. Sudah pasti tak ada. So sifar lah. Jadi sifar tolak dapat 3. Dan 3 ni baki. Jadi bila baki kita letak titik dan tambah sifar. Kita turunkan sifar tu. So 30. Kenapa nak bagi 5? Bukan minta maaf silap. Bukan bagi 5. Kita akan bagi 2. Bagi 2. So sekejap kita padam. Bukan bagi 5, kita kena bahagi 2 sebab kita nak dapatkan separuh berat tu. Jadi kita dapat 1, 2, kita tolak dapat 1, kemudian bakinya 1, kita tambah sifar 10. Jadi ada titik perpuluhan, kita tulis berapa kali 2 jawapan 10? 5. Jadi 10. Jadi ini sifar lah. Inilah berat untuk RM5 ni, iaitu 1.5 kg. Jadi cikgu tulis kat sini, kalau RM5 dia ialah 1.5 kg. Jadi berbalik pada soalan kita, berapakah jisimnya? Jadi kita akan tambahkan. So kita tambah, buat kasi tambah. Kita buat macam tu. Jadi tapi ni tak boleh sebab ni nombor perpuluhan kan. Jadi cikgu buat macam ni lah, buat baru. Apa kita buat? Ini lebih kepada ayat penyata lah. Jadi apa kita buat? Kita akan buat ini. Semua ni ialah, kalau tak cantik pula, 3 kg ni ialah 12 kan. So ni ialah 12 kg bila ditambah. Jadi kita akan tambahkan 12 kg akan tambah 1.5 kg. Jadi ini tambah titik dan tambah sifar. Jadi kita dapat beratnya ialah berapa? 5, 3,
1. So, inilah berat untuk RM45, iaitu 13.5 kg. Okay, seterusnya nombor 8. Kita baca dahulu ayat penyata. Ini ayat penyata macam biasa. Kemudian ini gambar rajah, kata kuncinya, dan satu lagi kata kuncinya di soalan. Okay, kita baca dahulu. Piktograf menunjukkan bilangan donat yang dijual oleh Siti dalam 4 hari. Okay, Siti jual. Okay, jadi seterusnya ada gambar piktograf dan kita perlu keluarkan maklumat dengan menyatakan bilangan sebenar. Kita tengok hari Khamis ada 1, 2, 3, 4 donat, yang mana satu donat itu mewakili 10 biji. Oleh kerana ada 4, jadi kita terus kontak dengan nombor ini, kita nak simbol ni, gambar ni, kita tulis 40. Okay, kemudian Jumaat 1, 2, 20 lah. Kemudian ada separuh, jadi separuh daripada 10 ialah 5, jadi 25. Bilangan sebenar. Kemudian Sabtu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6, 60. Manakala Ahad 1, 2, 3, 4, 5 jadi 50. Dan setengah li 5 jadi 55. Okey. Kita dah keluarkan maklumat. Kita tengok soalan pula. Okey, hitung min. Okey, kata kuncinya hitung min donat untuk 4 hari itu. Okey. Jadi, apa itu min? Min ini ialah jumlah keseluruhan, kemudian dibahagikan dengan bilangan. Bilangan ni maksudnya bilangan hari, ada 4 hari. Jadi, kita perlu tulis dahulu konsepnya. Okay? Jadi, konsepnya kita akan buat min bersamaan. Okay, kita akan tulis satu persatu. Okay? 40, 25, 60 kan? Maksud cikgu ialah kita akan tulis 40 tambah apa tadi? 25 tambah 60 tambah 55 dan kita akan bahagikan dengan 4. Kenapa bagi 4? Sebab ada 4 hari. Okay, sekarang kita akan jumlahkan dahulu bilangan donat ni ke semua. Okey. Jadi kita buat 40, 25, 60 dan 55. Kita tambahkan 5 tambah 5, 10. 6 dengan 4 kita boleh joinkan dah jadi 10. 10, 15, tambah 3, 18. Okay. Jadi kita akan dapat 180. Cek betul tak? Okay, betul Jadi 180 akan perkan dengan 4. Maksud per ialah bahagi. Jadi kita akan bahagikan 180 dengan 4. 180 bahagi 4. Sifir 4. Berapa kali 4? 18. Kita dapat 16. Jadi 4 kali 4, 16. Kemudian kita tolakkan dapat 2. Kita turunkan sifar, dia jadi 20. Berapa kali 4? 20. Kita dapat 5. Jadi 20. Okay, jadi inilah yang terhasil bila kita bahagikan dengan 4, iaitu 45, maka 45 ni dipanggil sebagai min. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan B. Kita tengok B 8B Okey, B 8B. Berikut ialah harga donat. Okey, 6 biji RM3. Okay, sekarang kita tengok soalan. Hitung jumlah harga jualan donat hari Ahad. Okey, yang ditanya hari Ahad. Jadi kita perlu tengok balik jadual kita tadi. Hari Ahad ada 55 biji. Jadi macam mana kita buat? Kita tengok 6 biji sama dengan 55. Okey, 6 biji sama dengan RM3. Okey. Jadi kita
kita tulis dulu Ahad sama dengan 55 biji. Okay, macam mana kita nak buat? Oleh kerana 6 biji bersamaan RM3, jadi kita boleh kira harga untuk 1 biji. Jadi cara dia RM3 kita nak akan bahagikan dengan 6. Cuma masalah kat sini ialah RM3 ni nombor dia 3 bahagi 6. Jadi cikgu cadangkan RM3 ni kita tukar kepada sen, iaitu RM3 bersamaan 300 sen. Okey. Jadi kita boleh kira macam mana? Kita kira 300 sen kita akan bahagikan dengan 6 sebab ada 6 biji donat. Jadi berapa kali 6 jawapan dia 30? Kita dapat 5. Kita tulis 30, kita tolakkan habis. Kemudian ada sifar kat sini, so kita tulis sifar kat belakang. Ini bermakna harga 1 biji donat ialah 50 sen. Oleh kerana hari Ahad tu ada 55 biji, maka 55 biji kita akan darabkan dengan 50 sen. Okey. Cikgu dah tak tulis dalam ringgit, okey. Cikgu tulis dalam sen. Sebab mudah kerana apa? Kerana tidak ada titik perpuluhan. Jadi kita akan buat 55 kita akan darabkan dengan 50 sen. Okay. Pun ada cara yang mudah yang mana kita perlu buat apa? Kita cuma buat 55 darab 5 sahaja. Okay? Dan nanti kita akan tambah sifar dekat belakang. Jadi kita darab 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25 lagi sekali. Tambah 2, 27. Okay? Kemudian kita tambahlah sifar dekat belakang. Sebab tadi kita ada hapuskan sifar. Jadi inilah jawapannya, iaitu 2,750 sen. Tapi normally orang kata apa, kebiasaannya kita jawab dalam RM. Jadi kita boleh tulis dalam RM iaitu RM27. Lepas tu kita letak titik, letak 50 sen. Jadi inilah dia jawapan untuk 55 biji harganya, harga jumlah jualannya untuk hari Ahad. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan ke-9. Rajah 6 menunjukkan beberapa buah heksagon yang sama saiz. Okey, jadi ini ayat penyata yang mana kata kuncinya ialah heksagon yang sama saiz. Okey. Kita tengok, mungkin kita boleh keluarkan maklumat iaitu kalau di pecahan dia 1 2 3 4 5. Kalau andai kata dia macam ni, kita boleh keluarkan pecahan dia ialah 5 per 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dia ialah 5 per 12. Okey. Okey. Tetapi soalan dia kata apa? Nyatakan nisbah. Okey. Nyatakan nisbah kawasan heksagon, bilangan heksagon berlorek kepada tidak berlorek. Jadi, kata kuncinya kat sini, berlorek kepada tidak berlorek. Kepada ni kita boleh buat titik bertindih. Okey, oleh kerana kita dah kira tadi berlorek 5, jadi kita buat 5 kemudian 12. Yang tidak berlorek. Kemudian kita boleh salin semula 5 kepada 12. Okey, itu saja. Dia bukan 5 per 12 kerana 5 per 12 tu keseluruhan. Okey. Kita kena betulkan sikit. Okay, ini ialah pecahan. Okay, kita ulang balik sekali. Okay, berlorek ialah 5. Yang tak berlorek ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, silap. Kita betulkan. Okay, so dia ialah 5 kepada tu penting. 6, 7. Jadi kita tulis jawapannya ialah 5 kepada 7. Okay, itu dia jawapan untuk soalan 9A. Seterusnya 9B, Cikgu Surya meminta Roslan melorekkan 1/6 lagi daripada jumlah heksagon pada rajah itu. Jadi Cikgu Surya ni nak lorekkan 1/6 daripada jumlah heksagon. Okey, jumlah heksagon berapa tadi? Kita dah kira iaitu 12. Jadi Cikgu Surya
meminta Roslan lorekkan 1/6 lagi daripada 12 itu. Okey, daripada 12 heksagon. Sekarang soalan dia, hitung nisbah bilangan heksagon berlorek kepada jumlah heksagon itu. Jumlah bilangan heksagon itu. Maksudnya heksagon yang baru hitung nisbah bilangan heksagon berlorek kepada jumlah bilangan heksagon itu. Okay, maksudnya yang barulah Kalau jumlah bilangan ni maksudnya dia tetap 12, okey. Jadi kita akan kira 1/6, okey. Jadi 1/6 kita akan darabkan dengan 12. Jadi kita dapat permudahkan antara 12 dengan 6, sifar 6, 6 kali 1, 6 kali 2, kemudian 1 darab 2, kita dapat 2. Jadi Roslan akan melorekkan lagi 2. Tadi dah 5 kan? Mari kita tengok. Tadi dah 5, kemudian dilorekkan lagi 2. Jadi maksudnya 5 tambah 2 bersamaan 7. Jadi untuk menjawab soalan B ni, iaitu yang berlorek kepada jumlah bilangan, kita akan dapat 7 kepada kesemuanya ialah 12. Jadi inilah jawapan dia untuk soalan yang ke-9. 9B, okey. Baiklah, kita dah selesai menjawab kertas 2 untuk nombor 1 hingga 9 bagi tahun 2018. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT dan yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.